أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita kesempatan dan juga kelapangan masa, kelapangan hati, kelapangan fikiran bersama-sama kita tetamu jemputan Al-Fadil Al-Ustaz Dr. Rosli bin Mokhtar yang insya-Allah akan mengupas At-Tadabbur Wahyu yang di mana kita mengikuti siri-siri sebelumnya. Bagi memberkati majlis kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan ummul kitab Al-Fatihah. Baiklah, Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kefahaman dalam menuntut ilmu dan juga manfaat dalam keseharian aktiviti kehidupan kita. Tanpa melengahkan waktu, saya menjemput Al-Fadil Al-Ustaz Dr. Rosli bin Mokhtar. Persilakan Ustaz. Okay, terima kasih. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia Allah pada pagi ini dapat saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk sedikit sebanyak menyampaikan tadabbur wahyu beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah seperti mana yang telah saya kupas dalam siri-siri yang lepas. InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita dan masih lagi online ya, Alhamdulillah. Walau apa keadaan sekalipun, mudah-mudahan perkongsian ini bermanfaat dan kita mengambil faedah daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan teruskan sambungan daripada kupasan yang lepas. Ya, dalam kupasan yang lepas kita telah pun melihat ayat 75 dan 76. Ayat 75, ayat 76 dan ayat 77 dari surah Al-Baqarah. Apakah pengajaran ataupun apakah ringkasan ataupun khulasah kesimpulan daripada pelajaran yang lepas? Tiga ayat ini membincangkan tentang, ini untuk kita sambung lagi ya. Tiga ayat ini membincangkan tentang sifat yang buruk ya, sifat yang buruk yang ada pada diri manusia ini yang sepatutnya kita sememangnya ataupun yang mesti kita berhati-hati. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di sini, iaitu sifat itu ialah sifat mengetahui perkara sesuatu kebenaran, suatu benda itu betul tetapi tidak mengikutnya. Kita tahu benda tu betul tetapi kita tak ikut, kita tak buat. Itu satu sifat yang tidak baik. Of course, bertentangan dengan sifat tersebut ialah kita tahu benda tu buruk tapi kita buat. Ini masalah lah. Dalam perkara yang melibatkan perkara yang kita sering anggap keagamaan ya. Ini masalah umat Islam pada hari ini, melihat bahawa ada perkara yang melibatkan keagamaan. Contohnya kita katalah orang tu tahu sembahyang itu wajib tapi dia tak nak buat. Dia tahu belajar perkara-perkara yang asas dalam perkara agama tu wajib tapi dia tak nak buat. Itu kita cepat juga sedar sebenarnya. Tapi kalau kita pergi kepada
kehidupan yang lebih real, dan tuntutan agama ni sebenarnya bukan sahaja asas-asas ibadat, tapi kepada membina tamadun, membina kesempurnaan manusia, maka sudah tentulah kita akan pergi kepada maklumat-maklumat yang lebih detail dalam perkara-perkara yang di luar daripada ibadah pun begitu juga sebenarnya. Contohnya kita tahu suatu perkara tu penting. Contohnya ada orang yang dia tahu dia perlu pergi kerja tapi dia malas. Dia perlu buat sesuatu untuk menyelamatkan keadaan keluarganya yang sedang kesusahan, anak isterinya mungkin kemiskinan, tak boleh belajar, tapi malas nak berusaha. Dia tahu dia perlu, dia sedar dah, tetapi dia tak buat. Okey. Dan dia tahu sesuatu itu buruk, tapi dia buat. Kalau kita tengok pada hari ni, orang tahu dadah tu bahaya, tapi dia buat juga. Dia tahu berlumba haram tu bahaya, boleh membawa maut, boleh mencacatkan anggota, boleh. Tapi dia buat juga. Dia tahu merokok tu bahaya, dia buat juga. Dia tahu arak tu bahaya untuk kesihatan, bahaya untuk berbagai-bagai, tapi dia buat juga. Dia tahu rasuah itu haram, tapi dia buat juga. Dia tahu menipu majikan, ambil harta majikan tu adalah haram, tapi dia buat juga. Jadi ini tapi perkara yang disebut oleh Al-Quran ayat ini perkara asas. Kita kena kembangkan benda tu. Kita kena faham bahawa dia bukan nak ceritanya Bani Israel, sifat dia apa dia? Dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu betul-betul Nabi, benar, tapi dia tak ikut. Samalah. Asas dia ialah tahu tapi tak ambil tindakan. Okey, jadi itu pelajaran yang lepas. Tapi ayat 77 dia memberi penyelesaian. Kita sebagai seorang manusia ada je sifat tersebut pada dalam diri kita. Kalau kita baik dari sudut ini, dari sudut lain pun ada ketinggalan juga. Jadi apakah ubat kepada penyakit ini? Terus diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 77. Diberikan satu masalah, diberikan penawar dia. Ini kehebatan Al-Quran. Apakah penawar yang diberikan dalam menghadapi perkara ni? Dalam menghadapi situasi, kita tahu benda tu baik tapi kita tak buat. Dan kita tahu benda tu buruk tapi kita buat. Penawar dia ialah kita kena ingat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Ini penawar dia. Tidakkah mereka itu mengetahui bahawa Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka jelaskan, nyatakan, tunjukkan. Okey, jadi kita perlu sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui tentang diri kita. Kalau kita ni tahu tapi kita tak buat, benda tu akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita malas kerana disebabkan oleh faktor-faktor tidak ada orang tengok, orang tidak menilai, maka ianya juga boleh diubati, diatasi dengan kita mengingati bahawa perbuatan kita itu, tindakan kita itu, niat kita, tekad kita itu dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang Maha mengetahui dan dialah yang akan menghisap amalan kita. Walaupun ia tidak dinilai oleh manusia, walaupun dia mungkin dari sudut kejayaan tidak berjaya, tetapi dari sudut di sisi Allah dia tetap mendapat ganjaran. Kita telah berusaha sebaik mungkin, semampu yang mungkin kita telah berusaha. Tapi mungkin ada kelemahan-kelemahan lagi yang menyebabkan kita tidak berjaya. Jadi, kita tahu bahawa Allah mengetahui rahsia diri kita, maka di situlah terletaknya penawar bagi
hati kita yang berdepan dengan masalah ini tadi. Okey, jadi pada hari ini pula kita akan pergi kepada ayat seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, dalam ayat 78 surah Al-Baqarah juga, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Wa minhum ummiyun, dan di kalangan mereka ummiyun. Dalam cerita ni, dalam keadaan ni, siapakah yang dimaksudkan oleh ayat ini? Kita pergi dulu kepada maksud ayat ya. Okey. Maksud ayat ini ialah wa minhum ummi, di kalangan mereka, di kalangan Bani Israel yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ummiyun. Ada orang yang ummi. Ummi ni sebenarnya perkataan bahasa Arab yang bermaksud kalau secara literalnya maksud dia buta huruf, ummi. Tetapi ummi di sini berasal daripada kataan ibu ya, ummi. Sebab apa? Sebab orang yang tidak pandai membaca dan menulis ini dinisbahkan kepada orang yang ummi, ibu, ya dekat belakang tu dia panggil ya nisbah, iaitu dia sebenarnya seperti seorang yang baru dilahirkan oleh ibu. Maknanya seorang budak lah. Seorang budak ni memang ilmu tak ada, pengalaman tak ada, tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Maka orang yang tidak pandai membaca dan menulis dipanggil ummi, buta huruf. Okey. Buta huruf ni sebenarnya merujuk kepada tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan. Okey. Jadi wa minhum ummiyun, di kalangan mereka yang menentang Nabi, yang tidak menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rasulullah SAW datang dengan membawa bukti-bukti, membawa maklumat yang benar, mengajak kepada kebaikan. Ada orang lawan. Yang lawan ni, di kalangan mereka tu sudah tentulah ada dua rupanya. Apa dia? Sebab dia kata wa minhum, di kalangan mereka, dari mereka. Dari yang lawan tu, ada yang tak tahu apa. Maknanya dari sudut pengetahuan, tak tahu apa tapi lawan. Tengok, ini sifat apa? Tak faham isu, tak faham suatu benda, tapi lawan, tak setuju, tolak, buat keputusan sebelum kita faham sesuatu benda. Ini masalah. Sebab apa? Sebab kita ikut-ikutan. Ini masalah dia kan. Belum, kita kena faham satu-satu benda tu, satu-satu isu, satu-satu perkara. Kita kena faham. Barulah kita ambil tindakan, barulah kita buat keputusan. Jadi Islam dia mengajak kepada sifat suka menyelidik, suka mengetahui dengan mendalam, suka memahami. Faham dulu sesuatu perkara itu dengan baik. Nak faham macam mana? Nak faham bukan dengan cara dengar berita terus bagi reaksi, melenting, marah, ataupun terus maki hamun. Tak boleh. Dapat satu perkara, maklumat, isu, kalau kita tak faham, maknanya kita kena merujuk dulu. Alat-alat merujuk ataupun cara nak merujuk ni apa? Dengan membaca. Pertama, membaca bahan-bahan berkaitan, cuba faham. Ataupun kita kena belajar perkara tu, apa dia sebenarnya benda ni. Ataupun merujuk kepada pakar-pakar. Kan? Merujuk kepada pakar lah, pada orang yang faham. Dan Al-Quran pun mengajar dengan menyebut bahawa contohnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang ahla dzikri, orang yang mengetahui, orang yang pakar, orang yang mahir dalam satu perkara, jika kamu tidak tahu. Itu salah satu daripada cara bagi mendapatkan pengetahuan. Kena tanya orang yang pakar,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan kepada membaca. Begitu juga mengisyaratkan kepada berfikir. Ini jalan untuk mendapatkan sesuatu maklumat, suatu kebenaran, suatu hakikat kebenaran perlu diketahui, diambil. Jadi tiba-tiba Bani Israel ni apa? Dia menentang Nabi bagai nak rak, tolak Nabi, ada yang memfitnah, ada yang ambil tindakan macam-macam. Tapi sebenarnya dia tak faham pun apa yang dia buat, apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia tak tahu apa. Ini sifat banyaklah berlaku pada orang Islam pada hari ini pun. Yang sebab itulah banyak isu kecoh kan. Marah kat orang ni kata. Begitu juga dalam perkara yang bukan dalam perkara keagamaan pun macam tu juga. Kadang-kadang ada orang anti-vaksin. Kan? Anti-vaksin. Bahaya, cucuk. Kita sanggup kena buang kerja pun tak apa. Gini-gini. Tanya, awak tahu dari mana benda ni, benda yang berkaitan dengan perkara yang tinggi ilmunya, bukannya awak ni dapat maklumat ke mana? Awak belajar dalam bidang apa? Oh, saya tak belajar pun, tapi dengar orang kata. Siapa yang kata tu? Jiran saya, dia anak dia belajar Kuala Lumpur, belajar kat mana? Tak tahu, itu je. Tak berbaloi. Kita nak defend satu benda yang melanggar suatu maklumat umum yang diberitahu oleh pakar-pakar. Tiba-tiba kita lawan, kita tentang dengan kita pun tak ke mana. Kecuali kalau seorang itu dia memang pakar dalam bidang tu juga, dia buat research, tiba-tiba dia tolak. Okeylah, kita menghormati pandangan dia. Walaupun kita tak, mungkin kita pun ada satu macam kita kata dalam isu-isu agama lah. Dalam isu-isu agama, seorang yang mahir dalam satu bidang agama, tiba-tiba dia berpendirian dengan satu pendirian. Dia tak setuju dengan pendirian A, dia tolak dengan hujah. Dia pun pakar dalam bidang tu. Okeylah, kita hormatilah. Tapi kalau orang tu dia tak tahu hujung pangkal, tiba-tiba buat keputusan beria sangat, itu tak betul. Diisyaratkan dalam peristiwa ini, dalam situasi Nabi SAW yang berdepan dengan Bani Israel, kaum orang Yahudi. Apa? Wa minhum ummiyun. Di kalangan mereka tu ada yang tak tahu apa pun. La ya'lamun al-kitab. Mereka tidak pandai pun al-kitab. Sama ada kitab tu kitab Taurat ke, sama ada kitab tu kitab Al-Quran ke. Tapi yang jelas nampaknya di sini mereka tidak pandai pun kitab Taurat yang mereka ada pada mereka. Tak pandai pun. Illa amani, kecuali angan-angan saja. Mereka ni ada kitab tu, lepas tu tak tahu apa, kan? Wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka itu kecuali dalam keadaan zon, dalam keadaan ragu-ragu. Okey, sebut tentang zon ni saya 2-3 hari ni kecoh juga tentang isu zon. Perkataan zon ada 2 maksud dalam bahasa Arab. Satu bermaksud zon bermaksud yakin, satu bermaksud ragu. Macam tu pula. Satu, dan para ulama kadang-kadang menggunakan zon ni dengan makna maklumat yang hampir kepada yakin. Sebab dalam bahasa Arab, yakin ni ialah satu pengetahuan, satu yang bersifat 100% baru dipanggil yakin. Bila dia kurang sikit tu, digunakan perkataan zon. Bila kurang 50% ke bawah, dipanggil syak. Jadi syak, zon, yakin. Macam tu. Tapi zon juga kadang-kadang digunakan dengan maksud ragu-ragu, iaitu syak. Di sini dia membawa maksud syak. Mengapa? Sebab tidaklah mereka,
kalau kita terjemah zon di sini yakin, ayat ni jadi tak betul. Sebab apa? Sebab maksudnya di kalangan mereka ummiyun, ada orang yang buta huruf, tak tahu apa, tak ada ilmu. Mereka tidak faham pun kitab Taurat yang ada dengan mereka, kecuali mereka angan-angan saja lebih. Oh, kita ni mulia sebab kita ada kitab, tak tahu apa pun. Wa inhum illa yatunun, dan tidaklah mereka itu kecuali dalam keadaan yakin. Tak jadilah ayat kalau terjemah macam tu. Jadi para ahli tafsir merujuk kepada penggunaan bahasa Arab, didapati bahawa bahasa Arab mempunyai dua maksud zon. Yang dimaksudkan di sini adalah maksudnya ragu-ragu. Sebab Al-Quran mestilah pentafsiran dia merujuk kepada penggunaan bahasa Arab. Okey. Jadi itu agak detail sikit saya ceritakan. Tapi apa yang kita nak ambil intipati daripada ayat ini ialah apa? Sifat tu penting sangat kita untuk mendidik diri kita. Saya sebenarnya dia ada pada siapa sajalah. Saya rasa saya kadang-kadang nak kupas benda ni pun kita rasa macam malu juga. Sebab kadang-kadang kita rasa sifat itu ada juga pada diri kita, dan kita berusaha untuk meninggalkan sifat-sifat negatif tersebut. Apa dia? Sifat-sifat yang jenis, bentuk ni tak dan faham apa elok, kita dah bagi reaksi dah, kita bersungguh-sungguh, tapi kita tak faham. Kita tengok dalam media sosial pada hari, sampai ada orang kupas tentang hadis lah, kupas tentang, tapi dia tak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Ialah kita yang mengetahui hakikat diri kita. Kalau setakat pergi dengar ceramah di surau, dengar ceramah dalam TV, ilmu tu untuk diri kita okeylah. Tapi kita tak boleh lagi menganalisis perkara yang berat, menulis di depan masyarakat awam, membuat kesimpulan-kesimpulan, apatah lagi kita menyerang orang, kita marah, kita menghukum orang lain dengan sekadar ilmu kita yang kita hanya dengar melalui tazkirah tidak cukup, tapi ilmu yang mendalam tu mestilah melalui pelajaran, pengajian yang lebih serius, ya. Yang basic untuk diri kita, okey, kita boleh terima. Okey. Jadi masalah apa di sini? Masalah tak faham, tak tahu, tapi sudah ambil tindakan. Jadi Tuhan marah kepada golongan ummiyun, golongan yang tak tahu, ataupun kita boleh jugalah kita terjemah sebagai orang yang bodoh. Macam tu. Bodoh di sini bukan maksudnya maki hamun, tapi situasi dia tu. Situasi yang bodoh. Bodoh ni satu situasi yang memang membawa masalah kepada manusia. Islam sangat tidak suka dengan sifat ini. Tahu tapi tak buat, satu hal. Tetapi ambil tindakan, buat keputusan tapi tak tahu, juga satu masalah. Jadi dijelaskan dalam ayat ini, ayat 78 surah Al-Baqarah. Kemudian ada satu lagi pula, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim, maka celakalah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Thumma yaqulun, kemudian mereka berkata, hadza min indillah, ini dari Allah. Maknanya apa? Dia tulis ayat, kemudian dia kata, inilah ayat Allah. Apa maksud dia? Maksudnya dalam peristiwa Nabi SAW berdepan dengan Bani Israel itu, Al-Quran mendedahkan di kalangan mereka tu. Sebab apa? Di kalangan mereka tadi ada orang yang tak tahu apa. Dia ikut saja. Dia ikut siapa? Dia ikut orang yang berpengaruh, orang yang dia nampak macam hebat apa semua, dia ikutlah. Tapi dia tak faham. Okey, lalu dia dalam keadaan salah.
Ni pula orang yang menulis dengan kitab dengan tangan mereka. Apa maksud dia? Maksudnya kalau tadi orang yang tak tahu apa, ummi, tak pandai menulis, ini orang yang pandai lah. Orang yang pandai diisyaratkan kepada mereka ni pandai menulis dengan tangan mereka. Tetapi mereka menipu. Menipu apa? Suatu benda yang tidak betul. Dia dakwaan dia tu salah. Dia yang reka ayat-ayat tu, dia kata ayat ni ayat Allah. Itu dari sudut ayat. Dari sudut umat Islam pada hari ini, umat Islam telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kitab suci Al-Quran ni tidak akan lagi berdepan dengan masalah orang akan ubah Al-Quran. Ada seorang orang datang nak selewengkan Al-Quran, nak ubah ayat Al-Fatihah ni jadi ayat lain, ayat surah Al-Baqarah ni masuk satu, bubuh ayat lain, ubah satu perkataan. Yang tu tidak ada. Perbuatan nak mengubah ayat Al-Quran ni perbuatan yang sia-sia, tak ada. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaga kitab suci ini dengan berbagai-bagai cara. Dalam dunia Islam ni jutaan penghafal Al-Quran. Dalam dunia ini ada berbagai-bagai lajnah yang mengambil perhatian tentang ketulinan Al-Quran. Satu huruf lagi, beribu orang dapat mengesan perubahan tersebut. Tidak akan berlaku lagi. Tak berjaya lah kalau ada orang cita-cita nak ubah ayat Al-Quran apa semua tu. Maknanya tak adalah. Dah letih dah orang cuba buat, memang tak jadi. Orang Islam dapat mengesan perubahan-perubahan yang ada dalam Quran tu walaupun sikit. Okey, jadi apa yang dimaksudkan di sini? Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Al-Quran tu dengan janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Az-zikr maknanya wahyu. Wa inna lahu lahafizun, dan kami akan menjaga wahyu tersebut. Jadi alhamdulillah kita umat yang terjaga, keturunan Al-Quran telah terjaga daripada awal Islam dahulu. Daripada zaman Abu Bakar As-Siddiq, selepas zaman Rasulullah SAW, zaman Abu Bakar As-Siddiq, pengumpulan Al-Quran. Zaman Osman bin Affan, tulis semula Al-Quran. Selepas zaman Osman bin Affan, berlakunya pengumpulan qiraat dalam Al-Quran. Terjaga alhamdulillah. Okey, jadi masalah kat sini apa dia? Ada orang yang mendakwa. Yang diberitahu di sini ialah orang Yahudi. Orang Yahudi ni kitab mereka dia tidak dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tak jamin nak jaga kitab mereka. Jadi apa yang berlaku ialah kitab Taurat ini telah diubah. Ada orang di kalangan mereka ini sedikit pandailah, yang tadi yang ikut tak tahu wala. Tapi yang ni yang pandai, yang berilmu, boleh menulis, tiba-tiba dia tulis benda lain. Dia pergi klaim benda lain pula. Dia tulis dari diri dia sendiri, tetapi dia klaim ini adalah dari Allah. Ini adalah satu jenayah yang sangat besar lah. Kalau melibatkan kitab Allah, yang saya katakan tadi, umat Islam telah terjaga. Tapi umat Islam berdepan dengan apa? Umat Islam ni berdepan dengan masalah orang yang suka klaim ini hukum Allah, ini, tapi dia tak ada keahlian dan dia tak buat research sangat, ataupun dia sebenarnya itu bukan hukum Allah pun. Ini berlaku. Walaupun dari sudut Al-Quran tak berlaku, teks Al-Quran tak berlaku, tapi dari sudut klaim ini hukum ni. Bila seorang itu mengatakan ini halal, ini haram, ini makruh, hukum tu bukan dari diri dia. Mestilah difahami bahawa halal haram ini adalah hukum Allah. Jadi bila kita nak bercakap tentang hukum, kita mesti ada satu tanggungjawab yang besar. Kerana apa? Kerana hukum yang kita kata itu, dia mestilah yang sebenarnya bukan kita yang nak hukumkan benda tu.
Tapi kita yakin inilah hukum Allah dalam perkara ini. Jadi para ulama yang berijtihad dalam perkara-perkara yang tidak ada dalam nas, Al-Quran dan hadis, para ulama yang berijtihad dalam memahami Al-Quran dan sunnah, dia nak keluarkan sesuatu kenyataan bahawa ini maksudnya itu, dia perlulah berijtihad. Perkataan ijtihad bermaksud bersungguh-sungguh. Mestilah buat kajian dan dia mempunyai kemampuan. Dia macam mana mampu? Takkanlah seorang tu tiba-tiba dia jadi mampu. Tak boleh. Dia kena melalui pembelajaran. Kalau belajar pun tak, tiba-tiba jadi mampu. Keluar pum-pam ni macam ni. Yang tu kita boleh faham lah, dia ni tak layak. Sebab apa? Dia tidak ada sejarah dia belajar pun. Macam mana dia boleh masuk dalam bidang tu? Mana-mana bidang pun kalau orang tu tidak ada sejarah pembelajaran, macam mana dia boleh pandai? Nak buat satu benda yang basic pun dia kena ada pelajaran, ada pengalaman dan sebagainya. Jadi kita kena faham bahawa perkara agama ni bukan perkara daripada individu tu, tetapi bila seorang itu bercakap tentang agama, dia bercakap tentang apa yang Allah mahu. Jadi tanggungjawab dia sangat besar. Apabila dia bercakap tanpa keahlian ataupun tanpa research, maka dia telah menipu ataupun dia telah bercakap sesuatu yang dari Allah, apa yang Allah tidak bagi tahu. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa salah satu daripada kesalahan manusia ni, wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Kamu bercakap tentang Allah apa yang kamu tidak tahu. Ini masalah. Kamu bercakap tentang Allah apa yang tidak tahu. Apa maksud bercakap tentang Allah? Bercakap tentang agama Allah, sebab agama ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu sifat yang tidak baik, iaitu kan ini kita masih lagi dalam maksud ayat secara literal, iaitu bercakap tentang ayat Allah didakwa. Ini ayat Allah. Tapi sebenarnya bukan. Dia karang sendiri. Itu satu. Pergi kepada makna yang lebih luas. Bercakap tentang hukum Allah. Tentang agama Allah. Tapi bercakap tu berlandaskan apa? Agama Allah difahami dengan cara apa? Macam mana kita dapat maklumat Tuhan nak benda ni, Tuhan tak suka benda ni, macam mana? Ada metod dia. Sebab itu dalam pelajaran agama kita belajar ilmu usul fiqh, kita belajar maqasid syariah, kita belajar. Sebab apa? Dalam usul fiqh itu dia belajar sumber-sumber pensyariatan Islam. Apa dia sumber pensyariatan Islam? Kita akan belajar Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, kemudian penggunaan akal. Macam mana menggunakan akal dalam Islam? Mesti menggunakan dengan teknik masalih mursalah, istislah, istihsan, saddu dzara'i. Ada banyak cara-cara dia, metod dia. Barulah betul cara tu. Tapi kalau mari baca sini sikit, kita buat. Mari isu kita ulas tanpa kita faham, dan kita bercakap apa yang kita tidak tahu. Kita bercakap tentang Allah, apa yang tidak tahu. Ini satu kesalahan yang sangat besar. Okey, jika dikembangkan lagi sifat ini, iaitu kita mendakwa sesuatu, kita bercakap tentang sesuatu yang kita tidak ada maklumat ataupun secara tidak benar. Ini menjadi masalah manusia lah yang sejagat. Banyak je orang kata, ini dalam perubatan, kita kata. Dalam perubatan ada je orang mendakwa ini ubat ni bagus, campuran daripada herba ni. Okey, satu soalan nak tanya. Awak tahu, awak buat kajian ke herba ni kalau campur ni dia jadi bagus? Okey, kalau kata dia tu satu bagus, adakah bila dia dicantumkan, dicampur-campur dia jadi bagus? Ini persoalan tindak balas kimia yang berlaku dalam bahan tu. Apakah dia masih lagi bagus ataupun dia dah bertukar menjadi satu benda lain? Awak buat kajian ke? Tak buat. Tak buat kajian. Lepas tu awak dakwa bagai nak gerak. Macam-macam lah. Jadi sifat
mendakwa sesuatu yang secara tidak benar ni, memanglah orang seronok dengar kan. Ada orang dia memang suka dengar ni grand punya dakwaan macam ni, cara nak menangani gini, cara ni. Tapi itulah, bagi seorang yang pakar dalam bidang tu, seorang yang mengkaji, mereka akan nampak. Tapi bagi orang yang ummi tadi, bagi orang yang buta huruf dalam sesuatu bidang, maka dia berdepan dengan risiko, dia mengikut sesuatu yang tak betul. Jadi Tuhan bagi dua kumpulan kat sini orang bermasalah. Satu kerana dia tak tahu apa, satu lagi dia tahu tapi dia menyeleweng dia. Sebab apa? Jadi dinyatakan di sini sebab serta penawar lah bagi situasi ni, kan? Jadi dinyatakan apa dia? Liyashtaru bihi samanan qalila. Orang yang suka buat begini biasanya dia mahu menjualnya dengan harga yang murah. Apa maksud menjualnya dengan harga yang murah? Maknanya dia nak mendapat habuan walaupun dengan cara yang salah. Okey, jadi dalam situasi ini, dalam kes ini Bani Israel, golongan cerdik pandai mereka yang membuat pembohongan terhadap ayat Allah itu, mereka nak dapat habuan. Habuan ini ada banyak jenis. Pertama mungkin habuan harta. Tapi habuan juga dalam bentuk kedudukan, pujian orang, ataupun pengikut yang ramai. Jika Bani Israel ni satu masalah yang berlaku dalam Bani Israel ni, mereka menghina para nabi. Jadi nak hina para nabi ni macam mana? Mana ada ayat dalam kitab Taurat hina para nabi? Ya tak ya, tambah je lah mana-mana ayat sendiri, letakkan dalam kitab Taurat tu. Buat ayat tu supaya ayat tu sebut menghina rasul-rasul dan nabi-nabi. Banyaklah nabi-nabi yang dihina di dalam ditambah dalam kitab mereka. Contohnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, nabi-nabi yang cukup banyak dihina dan direka cipta cerita-cerita yang memburukkan mereka. Sebab apa? Market suka, orang suka dengar, kita buat je lah. Kita reka lah. Lepas tu sebab apa? Kita dapat pengaruh, kita dapat orang suka dengar kita, pengikut kita ramai. Habuan lah. Selain daripada habuan keduniaan yang bersifat harta, ada juga habuan yang bersifat pengaruh, kedudukan, pangkat. Jadi liyashtaru bihi samanan qalila. Okey, supaya mereka menjualnya dengan harga yang murah. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ayat menjualnya dengan harga yang murah. Okey, nampak tak dia punya ni? Sebab nak isyaratkan kepada apa yang mereka dapat tu tak ada apa sebenarnya. Murah saja, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Celakalah apa yang mereka tulis. Di sini Tuhan marah. Dalam ayat Al-Quran ni, ayat yang paling banyak sekali perkataan wail, marah dan mengatakan musnahlah, celakalah ni, ayat inilah. Ayat ini ditujukan kepada orang yang menyelewengkan agama sedang mereka faham. Tapi sebab apa? Sebab ada kepentingan, mereka selewengkan. Okey, kita umat Islam perlu berhati-hati dalam mendapat maklumat, dalam membuat keputusan, supaya kita tidak terjatuh seperti mana bangsa ataupun kumpulan yang telah berlaku ini. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Celakalah apa yang mereka tulis dengan tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah apa yang mereka dapat, habuan mereka itu. Jadi Tuhan kata musnahlah, musnahlah, musnahlah 3 kali. Ayat Al-Quran yang ada 3 kali musnah dalam satu ayat ni, ayat inilah, iaitu ayat 79 dalam surah Al-Baqarah, ditujukan kepada orang yang faham tetapi putar belik kerana kepentingan.
habuan. Okey. Jadi kat mana saya kata penawar tadi tu? Penawar tadi tu ialah pada fawailun. Maka celakalah. Kita kena ingat, kalau kita ni jenis yang suka mengambil kesempatan buat statement entah apa-apa bukan-bukan kerana nak ni, kita kena faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan celakalah apa yang kamu tulis, celaka apa yang kamu, ni 3 kali ya, apa yang kamu tulis, apa yang di sini fawailul lil ladzina yaktubun, celakalah orang tu apa yang dia tulis dan apa yang dia dapat. Ini menunjukkan kepada kemurkaan yang sangat besar, dan inilah ayat yang sangat murka Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandungi wail tadi tu 3 kali dalam satu ayat. Tak ada dah ayat Quran lain yang sebegini keras dan dahsyat kemurkaan yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini mendapat kebaikan, mendapat maklumat yang baik untuk kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita panduan dan kita juga diberikan kesejahteraan dan keselamatan daripada segala bahaya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Al-Ustaz Dr. Rosli bin Mukhtar di atas perkongsian dan pengisian kita pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan ia menjadi sebuah muhasabah, pedoman dan dorongan kepada kita semua berhati-hati dalam mengeluarkan sesuatu perkara yang bukan kepakaran kita. Maka dari itu marilah sama-sama kita mencari ilmu hingga akhir hayat. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Betul Ustaz? Ya. Okey. Baik, dengan itu saya akhiri tazkirah kita pada pagi hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang mengikuti dari awal hingga akhir. Maka dari itu saya mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.